Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati juga kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat pemberian yang telah Allah kurniakan kepada kita pada hari ini. Allah telah pilih kita untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah, kita imarahkan rumah Allah, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, salah satu taman daripada taman syurga Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat, dan nikmat yang paling besar pada pagi hari ini, alhamdulillah, adalah nikmat kita masih berada dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tajuk malam ni kita sambung berkaitan dengan kelebihan sebahagian surah dan ayat Al-Quran. Kelebihan sebahagian surah dan ayat-ayat Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, saya telah kongsikan hadis berkaitan dengan surah yang paling agung di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, yang itu dinamakan sebagai surah yang paling agung sebesar-besar surah di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, yang mana ianya mempunyai fadilat dan kelebihannya yang tersendiri. Antaranya yang saya kongsikan adalah berkaitan dengan ruqyah. Al-Fatihah boleh dijadikan sebagai ruqyah, itu satu. Kemudian ada juga surah yang disebut dalam satu hadis, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas juga mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya disebut dalam kitab ini, satu surah Ikhlas jika kita baca bersamaan dengan 1/3 daripada ganjaran Al-Quran, menyamai 1/3 Al-Quran. Itu antara fadilatnya yang besar, iaitu surah Al-Ikhlas. Juga saya ada kongsikan hadis berkaitan dengan surah Al-Mu'awwazatain. Al-Mu'awwazatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang mana ia boleh dijadikan sebagai pelindung, pendinding daripada segala keburukan. Itu antara kelebihannya yang utama. Dan yang terakhir saya kongsi berkaitan dengan dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, juga mempunyai kelebihannya, iaitu Nabi sebut jika kita baca dua ayat ini
pada satu malam, setiap malam, maka ia sudah cukup bagi kamu. Apa maksud cukup itu? Maksudnya cukuplah kita mendapat pahala qiyamul lail, cukup baginya untuk membaca Al-Quran, cukup baginya terselamat daripada segala keburukan dan lain-lain. Maksudnya kalau kita tak sempat nak baca Al-Quran pada hari itu, sekurang-kurangnya kita baca 2 ayat ini, itu juga sudah cukup memadai, kata Nabi. Ayat 285, 286. InsyaAllah hari ini kita sambung hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti tanah kubur. Sesungguhnya syaitan itu menjauhkan diri dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada hadis itu kita dapat satu surah yang baru, iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Apa dia kelebihan surah Al-Baqarah? Nanti saya akan sebutkan. Dalam hadis yang saya sebut tadi, antaranya Nabi sebut, Nabi kata apa? Syaitan akan menjauhkan diri dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Siapa yang rajin baca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka syaitan tak berani nak masuk. Lebih kurang begitu maksudnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kata Syekh Al-Mubarakfuri, dia mengatakan maksud rumah menjadi kubur itu adalah seperti rumah yang kosong. Kosong daripada apa? Kosong daripada zikir, kosong daripada ketaatan kepada Allah. Maka bila tak ada zikir, tak ada ketaatan, tak ada ibadah di dalam rumah itu, seolah-olah dia jadi seperti kubur. Di tanah kubur ni orang yang duduk dalamnya orang apa? Orang yang sudah mati. Jadi orang yang dah mati ni memang kerja dia tak ada amal ibadah dah, tak boleh beribadah dah dalam kubur tu. Jadi kalau rumah itu tiada amal ibadah, seperti tanah kubur, sama. Ibaratnya seperti itu. Sebab itu antara yang Nabi galakkan dalam satu ayat hadis ini, Nabi galakkan supaya kita baca surah Al-Baqarah dalam rumah tersebut. Kenapa? Salah satu sebabnya, antara cara kita nak pagar rumah. Ini ada saya satu perkongsian antara amalan-amalan ataupun cara-cara untuk kita pagar rumah. Pagar rumah bukan pagar dawai, itu pagar lain. Itu pagar daripada lembu, daripada binatang, itu pagar lain. Yang ini pagar yang dimaksudkan pagar yang dalaman rohaninya. Pagar itu lain, yang ini pagar daripada makhluk-makhluk halus, antaranya adalah syaitan. Tuan-tuan, antara cara kita nak pagar rumah apa? Nabi sebut dalam hadisnya, yang pertama adalah baca surah Al-Baqarah. Baca kan surah Al-Baqarah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, inna syaitana iza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja minhu. Sesungguhnya syaitan apabila dia mendengar surah Al-Baqarah dibaca di dalam rumah tersebut, maka syaitan akan keluar daripada rumah itu. Tuan-tuan, jadi cara yang pertama untuk kita pagar rumah adalah dengan membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Maka katalah kalau tuan-tuan perempuan ada gangguan, ada yang kata ada orang main guli dekat siling, contoh,
Siapa yang main guling kat siling? Tikus. Tikus main guling? Tak. Wallahu a'lam. Saya dengar malam-malam, saya dengar bunyi kerusi, Ustaz. Malam-malam saya dengar bunyi pinggan pecah. Tak tahu siapa yang pecahkan. Boleh jadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh cuba amalkan surah Al-Baqarah. Baca. Ustaz, surah tu panjang. Usahalah sikit nak buat macam mana. Usaha sikit. Tiga juzuk saja. Baca surah Al-Baqarah. Sebab apa? Sebab Nabi sangat syaitan sangat takut pada surah Al-Baqarah. Kalau syaitan ada di dalam rumah itu, kita baca surah Al-Baqarah, syaitan akan keluar. Tapi kalau yang keluar itu orang, boleh jadi dia tu kita baca, orang yang keluar, tu boleh jadi. Tuan-tuan, salah satu cara kita nak pagar rumah, buat cara yang ni, Baqarah. Mungkin ada cara-cara yang tradisional. Saya pernah dengar juga cara-cara ni, antaranya cara-cara yang boleh dikatakan salah lah, syirik. Ada amalan-amalan yang salah, yang mana dia kata boleh kita paku setiap penjuru rumah. Wallahualam, tak tahu. Dia paku setiap penjuru rumah. Ada lagi amalan-amalan lain yang mana perbuatan itu syirik dan sebagainya, iaitu tak ada dalam hadis, tiada dalam Al-Quran. Tapi yang ini ada dalam hadis. Kalau kita nak syaitan keluar daripada rumah kita, baca surah Al-Baqarah. Itu yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, amalan yang kedua yang kita boleh buat untuk pagar rumah. Kalau kita masuk rumah baru, contoh kita baru beli rumah, kita nak pagar rumah, ataupun rumah lama pun tak ada masalah. Masuk dalam rumah, kita baca ni. Amalan yang kedua adalah kita baca ayatul kursi. Ayat kursi. Tuan-tuan, ayat kursi. Kenapa? Dalam satu hadis riwayat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan, dia ada satu tempat pengeringan kurma, yang mana di dalam tempat itu tersimpannya banyak kurma-kurma yang dia perlu jaga. Jadi Ubay bin Ka'ab ni apa? Tugas dia menyimpan kurma. Ada orang infak, ada orang sedekah, maka dikumpul dekat satu tempat. Tukang jaga dia Ubay bin Ka'ab. Jadi dia setiap kali masuk kurma tu, dia tahulah dia ada catatan dia. Bila satu hari tu dia tengok catatan dia, kenapa kurma ni makin sikit? Semalam banyak, hari ni makin kurang. Semalam banyak, ada berpuluh-puluh kilo, hari ni dah berkurang. Nampak pengurangannya. Jadi Ubay bin Ka'ab ni, dia nak cuba selidik siapa yang curi kurmanya. Maka dia tunggulah satu malam tu, dia tunggu dekat tempat tu. Bila dia tunggu tu tuan-tuan, dia terjumpa dengan seekor binatang sebesar seorang anak yang baru baligh. Waktu dia tunggu tu, dia ternampak ada seekor seekor binatang besarnya seperti seorang anak yang baru baligh. Kecil lagi lah, budak kecil, lebih kurang 10 tahun. Binatang tapi muka macam orang. Tuan-tuan nak kata apa? Mesti terbayang toyol kot Ustaz. Boleh jadi, wallahualam. Boleh jadi. Kepercayaan Melayu kita kata toyol, boleh jadi. Tapi yang ni dia tak sebut toyol. Dalam hadis ni tak kata toyol, tak ada. Dia kata seekor binatang yang mana besarnya seperti seorang anak yang baru baligh. Maka Ubay bin Ka'ab dia beranikan diri. Dia tanya, wahai binatang, kau ni apa sebenarnya? Jin ataupun manusia? Maka binatang tu sebut dengan jelas, saya adalah seekor jin. Tuan-tuan, dia kata dia jin. Maka Ubay bin Ka'ab tanya, kenapa kau mencuri? Kenapa kau ambil kurma aku? Jin ni kata apa? Maka jin ni pun jawab, sebenarnya saya telah mendengar yang kamu ni suka bersedekah. Oleh itu, sebelum kamu sedekah, saya nak ambil dulu. Kata jin ni.
Sebelum kau sedekah pada orang lain, aku nak ambil dulu. Jin ni cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka Ubay bin Ka'ab pun tanya, famal ladzi yujiruna minkum? Kalau begitu wahai jin, ada tak satu perkara yang boleh kami lakukan untuk melindungi diri daripada engkau? Ubay bin Ka'ab tanya pada jin tu secara direct. Wahai jin, ada tak satu perkara ataupun amalan yang boleh melindungi kami daripada gangguan kamu wahai jin? Ubay tanya terus pada jin tu, kau takut apa sebenarnya? Maka jin tu jawab, hazihi ayatul kursi. Jin pernah cakap Arab. Memanglah jin duduk Arab. Jin ni kata apa? Ada ayat ni, ayatul kursi, kata jin tu. Summa ghada Ubayyu ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian besoknya Ubay pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan peristiwa malam tadi yang mana Ubay cerita dengan jin tu. Ubay pun katalah, ya Rasulullah, sesungguhnya malam tadi ada jin datang rompak ke rumah aku dan dia kata dia takut ayat kursi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sadaqal khabis. Jin tu dia cakap betul. Maksudnya apa? Memang jin itu takut pada ayatul kursi. Tuan-tuan, cerita ni saya dapat daripada mana? Daripada satu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dia tak ada dalam filem ni, tak ada. Saya ambil daripada hadis. Hadis ni nak sebut apa? Jin dan juga syaitan takut pada satu ayat yang disebut sebagai ayatul kursi. Jadi antara amalan yang kedua yang kita boleh buat untuk pagar rumah adalah banyak-banyak baca ayat kursi. Bukan panjang pun, pendek je. Dua. Yang ketiga, apa cara lagi kita nak pagar rumah daripada syaitan? Yang ketiga, bila kita nak masuk dalam rumah, hendaklah kita baca doa, atau paling tidak pun sebut nama Allah. Baca doa atau sebut nama Allah paling tidak. Dalam satu hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha." Kata Nabi, apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia mengingati Allah ketika dia masuk tu, paling tidak pun dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak, paling ringkas, masuk, sebelum masuk bagi salam baca Bismillah. Apa kata Nabi? Kalau dia baca Bismillah, sebut nama Allah ketika dia masuk rumah dan ketika dia nak makan. Dalam hadis ni ada tambahan, nak masuk rumah kita baca doa, baca Bismillah. Nak makan kita baca Bismillah. Maka bila kita baca, tuan-tuan, syaitan kata apa? Syaitan ini pun kata, la mabita lakum wala asya. Nak masuk je rumah ni kita baca Bismillah. Syaitan dah ready nak ikut ni. Syaitan dah tunggu sebelah. Kita buka je pintu, Bismillah. Syaitan pun tepuk dahi. Aduh, mana aku nak tidur malam ni? La mabita lakum, tak ada tempat tinggal aku malam ni. Duduk luar lah jawabnya. Macam tu. Tuan-tuan, syaitan ni diikut nak masuk rumah ni. Kita baca Bismillah, dia pun kata, alamak, baca doa pula. Dia tidur dekat mana? Tidur dekat parking. Tuan-tuan, syaitan ni sebut. Dan bila kita nak makan, kita baca doa, maka syaitan pun tepuk dahi lagi sekali. Dia kata apa? Wala asya, tak adalah makan malam aku. Kita tak nampak. Kan kalau nampak syaitan tepuk dahi sebelah tu kan. Kita baca doa,
Syaitan ni kata, oh tak ada tempat tinggal aku, tak adalah makanan aku malam ni, carilah tempat lain. Dalam hadis ni sebut la mabita lakum wala asya. Tak ada tempat tinggal, tak ada tempat makan. Kemudian dia sambung, hadis ni sambung, wa idza dakhala falam yuzkarillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau seseorang itu nak masuk rumah tapi dia tak baca doa, tak baca bismillah, tak ingat Allah, dia main serbu je, dia main masuk je, buka pintu terus lari masuk je, maka syaitan ni pun dengan cepatnya dia masuk ikut sekali tuan-tuan. Dia kata apa? Alhamdulillah malam ni ada aircon. Adalah tilam malam ni. Sebab apa? Sebab tuan rumah tu masuk tak baca bismillah. Maka syaitan ni pun dia masuk sekali, dia tidur sekali dekat sebelah katil tu. Cuma tak nampak aja. Cuba tanya adik kan adik nampak? Tak nampak kan? Tak nampak. Itu kata Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Abu Dawud. Hadis ni juga sahih. Jadi tuan-tuan, kita nak jauhkan rumah kita daripada syaitan, cara kita nak masuk tu kita sebut apa? Paling tidak kita sebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syaitan tak akan ikut kita masuk dalam rumah. Dalam hadis yang lain juga sebut wa ughliqul abwaba wa dzkurus smallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah. Waktu kita nak kunci tu pun kita sebut bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nak kunci pintu malam tu sebelum tidur, baca doa bismillah. Kerana apa? Kerana syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Kalau kita kunci dengan nama Allah, syaitan tak boleh nak buka walaupun dia tak ada kunci. Tapi kalau kita tak sebut, dia tak ada kunci pun dia boleh masuk. Hadis ni juga sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi tuan-tuan, nak masuk baca bismillah, nak kunci semula baca bismillah. Itu antara amalan, cara kita untuk menghindarkan rumah kita daripada syaitan, gangguan jin dan syaitan. Lagi apa? Antara kata-kata pesanan daripada almarhum Datuk Dr. Haruddin, yang ni dia kata apa? Sewaktu dia hidup dulu, dia pernah bagi pesanan. Dia pernah mengulas satu isu berkaitan memagar rumah dan kediamannya. Dia kata antara cara yang terbaik untuk pagar rumah dan kediaman kita apa dia? Hendaklah dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran di dalam rumah itu. Kalau baca surah Al-Baqarah tu panjang, paling tidak pun bacalah Al-Quran dalam rumah. Itu paling okey lah. Itu pesanan almarhum Datuk Dr. Haruddin. Baca Al-Quran di rumah, ataupun laksanakan ibadah-ibadah sunat, solat-solat sunat. Kita solat fardu di masjid, solat sunat kita buat di rumah. Solat fardu kita di masjid, solat sunat kita buat di rumah, seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik solat bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali solat fardu. Maksud dia apa? Solat fardu kita buat dekat masjid, solat sunat kita buat di rumah. Itu yang paling afdal kata Nabi. Jadi kalau kita tak nak rumah kita jadi tanah kubur, maka kita hidupkan rumah dengan amalan-amalan sunat. Buat solat sunat, kita baca Al-Quran, banyakkan berzikir dan sebagainya. Itu cara kita nak apa? Nak jauhkan rumah kita daripada dimasuki syaitan dan juga jin. Antara ikhtiar yang kita boleh buat. Jadi tuan-tuan, itulah kelebihan yang disebut dalam hadis ni, surah Al-Baqarah.
boleh menjauhkan rumah kita daripada jin dan juga syaitan. Hadis seterusnya daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu Abal Munzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abul Munzir, tahukah kamu manakah ayat yang paling agung daripada kitab Allah? Sebelum ni saya sebut surah yang paling agung dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Yang ini hadis ni sebut ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, iaitu disebut oleh Nabi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa? Ayat kursi. Lalu baginda Nabi SAW menepuk dada Abul Munzir. Nabi dah bagi tahu pesan, wahai Abu Munzir, ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian dia tepuk dada Abul Munzir ni, dan dia kata apa? Semoga ilmu ini akan menguntungkan kamu, wahai Abul Munzir. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran disebut oleh Nabi adalah ayatul kursi. Apa kelebihan kalau kita baca ayat kursi? Antara kelebihannya ialah dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk masuk syurga. Tuan-tuan, siapa yang baca ayat kursi, dia rajin baca ayat kursi selepas solat, maka tiada apa pun yang boleh menghalangnya untuk masuk ke dalam syurga Allah. Itu satu kelebihannya. Kenapa ayat kursi ini disebut ayat paling agung? Kata Imam As-San'ani, dia jawab, kerana dalam ayat kursi itu terdapat padanya segala nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa ayat Al-Kursi disebut sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Kerana dalam ayat kursi itu terhimpun segala sifat dan nama Allah. Antaranya sifat wahdaniyah, Maha Esa Allah, sifat Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah yang kekal, Al-Ilmu, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah yang berkuasa, Al-Iradah yang berkehendak. Banyak sifat-sifat Allah di dalam ayatul kursi. Kalau tuan-tuan baca, dalam ayat kursi itu terhimpun segala sifat dan nama-nama Allah. Sebab itu ayat itu disebut sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, surah yang paling agung surah Al-Fatihah. Ayat yang paling agung ayatul kursi. Itu yang seterusnya. Kemudian dalam satu hadis riwayat lain berkaitan surah yang baru, apa kelebihan surah ni disebut dalam hadis, iaitu suratul Kahfi. Tadi saya dah kongsi surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, yang ketiga hari ini suratul Kahfi. Apa kelebihan surah Al-Kahfi? Daripada Abu Ad-Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Wa fi riwayatin li Muslimin aidan min akhiri suratil Kahfi. Tuan-tuan, Nabi bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara
daripada fitnah Dajjal. Ayat ini sangat sesuai bagi kita yang sedang berada di akhir zaman. Kita sangat bagus untuk amalkan surah ni, surah Al-Kahfi. Dalam riwayat lain kata akhir, 10 ayat akhir. Dalam satu riwayat lain kata 10 ayat awal. Jadi kita baca dua-dua, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Tak panjang pun, 20 ayat saja. Tuan-tuan, apabila kita baca dan sebaiknya kita hafal, kita dapat dipelihara oleh Allah daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, yang mana kalau kita pun dah sedia maklum, Dajjal ni bila dia datang, dia akan menebarkan fitnah-fitnahnya. Dia akan sebarkan fitnah-fitnah dia. Dajjal dah keluar belum? Jawapan dia belum. Dah ada ke belum? Jawapan dia dah. Jawapan dia dah. Dah keluar belum? Belum. Dajjal tu dah ada tapi belum keluar. Dekat mana dia? Wallahu a'lam. Tak tahu. Walaupun ada satu hadis sebut berkenaan dengan satu kumpulan sahabat ni terdampar di sebuah pulau. Tapi dia tak sebut pulau tu mana, Pulau Pinang ke? Dia tak sebut pulau mana. Dia sebut hanya terdampar di sebuah pulau. Wallahu a'lam pulau yang mana. Dekat dunia ni dah berapa ratus ribu pulau ada. Jadi waktu itu di pulau itu apa yang dia jumpa? Mereka terjumpa dengan seekor binatang namanya Al-Jassasah. Jassasah ni bukan Dajjal, tapi dia seolah-olah macam binatang, pak guard dia lah. Kemudian dibawa ke jumpa dengan satu gua. Dia terjumpa dengan seorang manusia yang sedang diikat. Sedang diikat, tangannya di leher. Hadis tu sebut begitu. Maksudnya apa? Dajjal tu dah ada. Sahabat ni tanya, kau ni siapa? Akulah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu kata dia. Hadis itu juga sahih, yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Jadi kita boleh simpulkan Dajjal tu dah ada, cuma belum keluar sahaja. Bila dia keluar, tunggu sahaja. Ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia banyak. Tanda-tanda sebelum keluarnya Dajjal pun dah disebut. Dajjal ni dah bagi tahu dah. Dajjal ni siap bagi tahu. Dia kata apa? Antara yang saya ingat tanda-tanda dia, Tasik Tabari. Dalam bahasa Arab Tasik Tabari. Dalam bahasa Inggeris disebut Tasik Tiberia. Tasik Tabari. Dajjal ni kata satu hari tasik ni akan kering. Kalau tasik tu dah kering, aku akan keluar. Dia tak sebut dah, tapi dia sebut tasik itu akan kering. Kalau dah nak kering, aku akan keluar. Dia tak kering terus. Dia akan kata dah nak kering. Maksudnya tasik tu masih ada air, cuma sikit. Jadi itu antara salah satu tanda dia. Dajjal ni dah bagi tahu dah. Kalau tasik ni dah nak kering, dah kosong, dah nak kosong nanti, aku keluar lah. Tunggu je. Tuan-tuan boleh cari dekat Google Tasik Tiberia. Air dia bertambah ke berkurang? Tuan-tuan cari sendirilah. Saya tak nak tahu, tak nak bagi tahu. Tasik Tabari, Tasik Tiberia, airnya makin bertambah ataupun makin berkurang. Setiap tahun tasik itu semakin kurang dan kurang dan kurang. Betul lah apa dia kata tu. Jadi dia tak sebut pun tasik tu kering baru dia keluar. Tak, dia sebut tasik tu akan kering. Bila dah nak kering baru dia keluar. Tuan-tuan, itu antara tanda dia. Jadi Dajjal ni dah ada, cuma belum keluar sahaja. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu bila dia nak keluar. Jadi apa persediaan kita sebelum dia keluar? Ini salah satu dia, iaitu boleh kita hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi.
10 ayat awal surah Al-Kahfi. Ataupun bagus lagi kita baca satu surah. Kita baca daripada awal sampai habis satu surah kita baca pada setiap hari malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat kita baca. Hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Yang itu pun boleh kita buat. Kalau tak boleh nak hafal 10 surah, kita baca ayat satu surah 110 ayat. 110 ayat. Apa kelebihan dia? Dia akan terpelihara daripada fitnah Ad-Dajjal. Jadi tuan-tuan, macam mana cara kita nak terpelihara tu? Antara kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bukan semata-mata hafal. Untuk kita selamat daripada fitnah Dajjal itu, kita mestilah tadabbur. Tadabbur 10 ayat itu, paling tidak pun kita baca, kita faham, kita hayatinya. Itu cara dia. 10 ayat awal kita baca, kita hafal, kita faham dan hayati ayat 10 itu. Itulah cara dia, tadabbur. Barulah kita akan dapat terpelihara daripada fitnah Dajjal, kata Imam An-Nawawi sendiri. Itu pertama, kelebihan surah Al-Kahfi. Kedua, antara kelebihan surah Al-Kahfi yang lain, Nabi SAW bersabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumaat. Kalau dia baca besok hari Jumaat ni, maka dia akan dipancarkan cahaya selama seminggu sampai Jumaat depan. Dia akan diterangi dengan cahaya. Cahaya tu apa? Boleh jadi hidayah, boleh jadi petunjuk Allah, boleh jadi perlindungan daripada Allah, daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan. Dia baca Jumaat ni sampai Jumaat depan, baca Jumaat depan sampai Jumaat depan lagi. Di antara 2 Jumaat, kata Rasulullah. Kemudian dalam hadis riwayat lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan memancar cahaya daripada bawah kakinya sehingga ke langit, akan menerangkan kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara 2 Jumaat. Dia bukan dia dapat 2 cahaya sahaja, bahkan dia akan diampuni dosa oleh Allah antara 2 Jumaat. Dia baca Jumaat ni sampai Jumaat depan, dosa dia diampunkan oleh Allah dengan membaca surah Al-Kahfi penuh 110 ayat. 110 ayat. Kalau tadi 10 ayat awal untuk menghindarkan diri daripada fitnah Dajjal, tapi kalau kita baca daripada awal sampai habis, maka itu adalah untuk diampunkan dosa dan dikurniakan cahaya oleh Allah daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu antara surah-surah yang mempunyai kelebihan tersendiri di dalam Al-Quran. Yang mempunyai kelebihan tersendiri di dalam Al-Quran. Saya ulang, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah dikhususkan lagi dalam Baqarah, ayat kursi, 2 ayat akhir. Ayat kursi 1 ayat, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan juga surah Al-Kahfi. Ada 8 dan disenaraikan dalam tajuk ni. Sebenarnya surah lain pun ada kelebihan dia, tapi dalam kitab ni dia sebut surah-surah itu sahaja. Nanti kalau ada kitab lain, kita baca surah lain pula, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu berkaitan dengan sebahagian surah yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Surah-surah dan ayat yang mempunyai kelebihan tersendiri. Banyak lagi ayat-ayat. Surah dalam Al-Quran ada 114. Ayat dalam Al-Quran ada 6,000 lebih. Bukan ayat itu saja yang ada kelebihan, ayat-ayat lain juga ada kelebihan tersendiri. Jadi tuan-tuan boleh kaji, boleh baca dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Antaranya untuk kita faham dan kita amalkan ayat-ayat Al-Quran itu
Tuan-tuan, seterusnya kelebihan zikir. Tajuk yang akan datang adalah berkaitan dengan kelebihan zikir. Zikir ini tuan-tuan, dia banyak. Macam-macam zikir kita boleh amalkan. Berapa banyak kita nak buat, silakan. Terpulang. Cuma dalam kitab ni adalah zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi. Dalam kitab ni saya akan sebutkan zikir-zikir yang hanya dinyatakan, yang disebut dalam hadis Nabi, yang mana Nabi selalu baca. Ada yang zikir yang Nabi baca pada waktu pagi, ada zikir yang Nabi baca pada waktu petang. Nabi baca pada pagi dan petang. Ada yang Nabi baca tak kira masa, bila-bila masa saja Nabi baca. Tak kira pagi, tak kira petang. Nak baca tengah hari boleh, nak baca malam boleh, sebelum tidur boleh, terpulang. Jadi Imam Nawawi dia susun, ada zikir yang Nabi baca pada waktu pagi dan petang, satu tajuk. Ada zikir yang Nabi baca pada waktu tidur, satu tajuk. Ada zikir yang Nabi baca yang tidak terikat dengan waktu, bila-bila masa Imam Nawawi sebut, susun dalam satu tajuk. Nanti kita akan tengok satu-satu. Zikir berkaitan dengan mimpi pun ada. Contoh, kalau kita bermimpi, apa yang kita nak buat? Apa zikir yang Nabi buat? Apa zikir yang Nabi anjurkan? Kita mimpi buruk, mimpi kena makan ular, contoh. Pernah makan ular? Tak pernah. Mimpi kena gigit buaya, contoh. Mimpi buruk. Mimpi kena kejar dengan jin, contoh. Jadi apa yang kita kena buat kalau kita terbangun? Ada zikir dia. Nanti kita akan tengok satu-satu tajuk itu berkaitan dengan zikir. Tapi antara ayat awal yang disebut dalam Al-Quran berkaitan dengan zikir adalah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Pada waktu pagi dan petang. Jadi tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran itu nak menggalakkan kepada kita supaya sentiasa berzikir kepada Allah setiap masa. Setiap masa 24 jam. Tidur tak boleh lah. Kita tidur berzikir ke? Tak, berdengkur. Tu dengkur, bukan zikir. Tu dengkur. Dalam tandas boleh berzikir ke? Kita buang air ni, zikir, bawa tasbih, boleh tak? Tengah buang air, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alim betul. Sangat alim. Tengah mandi, zikir. Dalam tandas, tak boleh. Jadi macam mana cara kita nak berzikir? Sebab tu ada ulama sebut, zikir walaupun digalakkan setiap masa, tapi ada masa-masanya yang perlu kita tak perlu zikir. Cuma zikir niat dalam hati saja, itu pun dah cukup. Tak perlu lafazkan. Tak semestinya setiap perbuatan kita baca zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau boleh free-free macam ni, sebut zikir. Tapi kalau dalam tandas tak payahlah. Tengah mandi tak payahlah. Tidur tak payahlah zikir, memang tak boleh pun. Dengkur kot, dengkur je. Sebab tu ada satu kisah, yang ni last penutup. Ni kisah ni, yang ni tak ada dalam hadis. Jangan cari hadis mana, riwayat siapa ustaz, tak ada. Yang ni bukan hadis, ni kisah pengajaran. Ada seorang lelaki ni tuan-tuan, dia nak beli kuda. Saya dah cerita belum? Belum kot. Cerita seorang lelaki dia nak beli kuda. Bila lelaki nak beli kuda, dia pergi kedai. Dia pergi kedai mana? Kedai kuda lah, tak payah kedai motor. Dia nak beli kuda, dia pergi kedai kuda, kedai binatang. Tuan, saya nak beli kuda. Jadi tuan kedai ni kata, ada. Kuda ni memang special. Tuan kedai ni kata, kuda ni special. Saya latih dia memang special. Apa yang specialnya tu tuan? Special dia apa? Kuda ni tuan-tuan, dia diajar berzikir.
Kuda ni special je, kita ajar dia zikir. Kalau kita nak gerakkan dia, nak suruh dia jalan, kita sebut subhanallah. Nak suruh dia jalan, nak suruh dia jalan, kita kena sebut subhanallah, nanti kuda tu jalan. Kalau nak suruh kuda tu lari, kita sebut alhamdulillah, maka dia akan lari dengan laju, kuda ni. Kalau kita nak suruh dia berhenti, maka kita sebut apa? Allahu Akbar. Nak suruh dia berhenti. Jalan, sebut subhanallah. Nak suruh dia lari, sebut alhamdulillah. Nak suruh dia berhenti, sebut Allahu Akbar. Nanti kuda tu berhenti dengan sendirinya. Maka orang abang ni pun, oh bagus tu, kuda pun diajar berzikir. Special lah kuda zikir. Maka dia pun beli. Try, dia cuba test drive. Dia test drive. Dia naik, dia sebut subhanallah. Kuda tu buat apa? Jalan. Kuda tu pun jalan. Subhanallah. Dia naik slow je, subhanallah. Sebab sebut jalan. Alamak slow lah, laju sikit boleh. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah, maka kuda itu pun lari. Lari laju. Sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Laju, makin lama makin laju kuda tu lari. Tengah syok laju tu, tiba-tiba sampai dekat satu gaung. Baru perasan depan tu ada gaung ni. Dah tengah laju ni tuan-tuan, tiba-tiba baru perasan ada gaung, nak terjatuh ni. Bila penunggang kuda ni, lelaki ni, dia perasan ada gaung, apa dia sebut? Masya Allah, na'udzubillah, astaghfirullah. Kuda tu berhenti tak? Tak berhenti. Sebab apa? Sebab kalau nak berhenti kena sebut Allahu Akbar. Tapi dia sebut apa? Masya Allah. Sebab dia terkejut. Alamak, gaung dah dekat ni, Masya Allah, na'udzubillah. Kuda tu makin dia tak berhenti, dia laju. Tiba-tiba dah nak dekat tu baru dia teringat Allahu Akbar. Dah nak dekat gaung, nak jatuh tu baru dia ingat Allahu Akbar. Kuda tu berhenti serta-merta. Brek mengejut. Maka dia pun lega. Lap dahi, peluh-peluh dahi dia. Dia angkat tangan doa, alhamdulillah. Dia baca doa alhamdulillah. Berhenti juga kuda ni. Agak-agak kuda tu buat apa? Kuda tu pun teruskan larian dia. Dan dengan pemuda tu sekali, innalillah. Sebab apa? Dah dekat gaung, dia sebut alhamdulillah, kuda tu pun lari. Ini pengajaran dia. Maksud dia apa? Tidak semua tempat kita boleh berzikir. Ada tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang kita digalakkan untuk zikir. Dalam tandas memang tak boleh zikir, tak boleh sebut nama Allah. Itu contoh je. Ustaz, itu cerita riwayat siapa? Hadis mana? Tak ada. Itu cerita pengajaran sahaja. Tak ada dalam hadis. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung tajuk kelebihan zikir pada minggu akan datang insya-Allah. Apa dia kelebihan-kelebihan zikir dan sebagainya. Wallahu taala alam. Sekadar itu saja perkongsian saya malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.